Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Kita masih di chapter 2 SM015 but kita di subtopic 2.2 inequalities. Okay, so previous video kita dah belajar macam mana nak solve linear inequalities in which the highest power of x dalam soalan inequality adalah x power 1. And this time kita nak belajar solve quadratic inequalities which kita boleh expect the highest power of x dalam soalan kita adalah x square. Okay, so madam ada list 4 steps here untuk membantu kita solve soalan quadratic inequalities. Okay, so we will go through one by one bila kita cuba selesaikan soalan example 12. Okay, but madam nak explain sikit. So the first one kita akan cuba buat atau pastikan right hand side equal 0. Okay, and then we would simplify and factorize our quadratic. So keyword dekat sini adalah factorize supaya kita dapat linear factor, and kita akan guna table of sign. Okay, TOS stand for table of sign untuk kita dapatkan jawapan final answer. Okay, so nanti kita akan tengok macam mana bentuk table of sign itu. Okay, so we proceed to example 12, soalan A, dan kita akan cuba guna steps yang kita dah list down untuk bantu kita menjawab. Okay, so soalan A, we have quadratic inequality here. Kita ada 2x square plus 3x less than or equals to 5. So step number 1 is make sure right hand side 0. Right hand side untuk soalan A adalah 5, not 0. So kita kena fikir cara macam mana kita nak jadikan juga right hand side itu 0. So we move 5 to left hand side. So kita akan ada 2x square plus 3x minus 5 less than or equal to 0. Okay, next kita mesti simplify and factorize. So simplify first. Kalau perlu pemudahkan our quadratic here, mesti permudahkan. And then kita akan factorize. Okay, so factorize kebiasaannya kita akan pakai calculator straight away. So from our quadratic here, kita akan terus factorize untuk dapat x minus 1, 2x plus 5 less than equal to 0. Okay, tujuan kita factorize adalah kita nak dapat factor dalam bentuk begini. Okay, linear factor. So setelah kita factorize, okay, madam nak kita take note dahulu nilai x yang kita ada. Okay, so kita akan baca seperti kita solve quadratic equation. So we have x equals to 1 untuk yang ini, dan yang ini kita ada x equals to negative 5 over 2 ataupun negative 2.5 dalam decimal. Okay, so next kita akan proceed. So we are done with step 1, step 2. Now kita nak guna table of sign method. Okay, so apa itu table of sign? So madam akan tunjuk dekat sini template untuk table of sign. Okay, ini adalah table of sign kita yang ada 4 rows and 4 column. Okay, tetapi rows and column ini boleh berubah bergantung kepada berapa banyak linear factor yang kita ada pada soalan. Okay, so untuk soalan ni hanya ada 2 linear factor, this one and this one. So table of sign dia akan jadi begini. Okay, now madam nak ajar macam mana kita nak isi pada ruangan kolom pertama dahulu. Okay, so yang paling atas, first row and first column, kita akan label TV, stand for test value. Okay, nanti madam explain detail apa itu test value. Next, di row yang kedua, okay, kita akan masukkan our first linear factor di bahagian sini, x minus 1. Next, kita akan masukkan our second linear factor which is 2x plus 5. Okay, and we are done. Kalau ada lagi factor, kita akan masukkan pada row yang seterusnya. Okay, tapi untuk soalan ni kita hanya ada 2 sahaja linear factor. And last row, okay, last row bahagian sini akan always menjadi gabungan kita punya quadratic ini. Okay, gabungan. So kita akan tulis sebagai x minus 1 dan 2x plus 5. Okay, so kita siap label first column. Okay, next madam nak ajar untuk label di bahagian atas sini. Okay, di bahagian atas sini sepatutnya ada number line. Okay, macam mana nak buat number line itu? Okay, madam lukis number line di bahagian sini. Okay,
kita akan menggunakan dua nilai X yang kita ada ini untuk draw di number line. Okey, kita ada -5/2 and 1. So, madam akan label ikut urutannya, -5/2 dahulu, kemudian kita ada 1. Paling hujung kita ada positive infinity and paling hujung di sebelah kiri is actually negative infinity. So, apa yang kita akan buat adalah kita akan label perkara ini, instead of kita draw begini, madam akan terus lukis di sini. Okey, so contohnya madam akan label begini. Di bahagian sini adalah negative infinity, sini adalah -5/2, sini adalah 1 and last one di bahagian sini adalah infinity. Okay, so basically apa yang madam buat adalah transform this number line kepada bahagian sini. Okay, so 1 here, -5/2 here, and then negative infinity dan infinity. Okay, hope kamu boleh faham itu. Okay, next, baru kita akan start operate our table. Okay, dah isi kolom yang pertama. Okay, dah isi number line di atas ini. Kemudian kita akan isi bahagian ruangan kosong yang lain pada jadual kita. Okay, so kita akan start mengisi test value dahulu. Okey, apa maksud test value ataupun TV ni? Okey, untuk ruangan yang sini, kita akan pilih mana-mana number dalam kawasan ini. From negative infinity to -5/2. Boleh pilih mana-mana nombor di dalam kawasan ini. Syaratnya di dalam kawasan ini. Di antara negative infinity, sini, dan -5/2. Okey, -5/2 kalau nak senang, it is actually -2.5. So, pilihlah mana-mana nombor di antara kawasan ini. Let's say, madam pilih -3. Okey, yang terdekat sahaja. So, -3 dalam kawasan ini, madam akan letaklah di sini. My test value adalah -3. Okay, same goes to the next one. Kita akan isi di ruangan ini mana-mana nombor di antara kawasan -5/2 and 1. Maksudnya mana-mana nombor di antara kawasan ini. So, madam nak pilih 0. Okay, so I will put 0 here as my test value. And the last column, which is bahagian sini pun perkara yang sama. Madam akan pilih mana-mana nombor di antara 1 hingga infinity. So, I would choose number 2. Okay, paling dekat dan paling senang pilih nombor 2. Okay, so itu cara pilih test value. Next, kita akan mula buat kita punya sign. Okay, so apa yang perlu kita buat adalah sekarang ni, ambil kita punya test value, kita akan ganti masuk di tempat X pada setiap faktor. Okay, so untuk first factor, maksudnya madam akan ganti -3 minus 1 jadi -4. Tapi madam tak mau tulis -4. Madam hanya nak ambil dia punya sign sahaja. Madam dapat -4, so dekat sini madam tulis negatif. Okay, tak perlu tulis -4, negatif sahaja. Okay, same thing. Kita akan masukkan -3 di tempat X pada faktor yang kedua. So, kita akan 2 times -3 plus 5. Okey, boleh press calculator. So, bila press calculator, kamu akan dapat nilai equals to -1. Don't write -1. Kita hanya akan ambil negative sign sahaja for negative value. Okey. Next, untuk kosong. So, untuk kosong, kita akan ganti di sini dulu. So, 0 minus 1 dapat -1. So, don't write -1. We just write negative. Okay. Next, kita ganti 0 di faktor yang kedua. So, 2 times 0 plus 5 dapat 5, which is positive value. So, kita hanya tulis di ruangan sini positive. Okay, next, kita ganti 2 dalam first factor. So, 2 minus 1 is 1. So, positive value pun again kita hanya letak sign positive. And last one, kita akan ganti 2 dalam second factor. So, 2 times 2 plus 5 equals to 9. So, 9 adalah positive value, kita letak plus. Okay, itu cara untuk kita isi sign. Next, for last row. Okay, last row ini penting sebab dia terletaknya jawapan kita. Okay, so now kita akan fill in
di bahagian sini. So macam mana nak fill in? Kita akan darab. Okay, operasinya adalah darab. So kita akan ambil sign sini, darab dengan sign yang di bawahnya. Okay, it means that negatif darab negatif. Jadi final answer adalah positif. Okay, it is the same thing as kita kata pada x minus 1, saya jumpa negative sign, saya darab dengan negative sign lagi. So negative times negative dapat positif. Okay, so untuk kawasan sini kita akan darab yang ini. Okay, negative times positif, hasilnya adalah negatif. And last one, positif times positif akan dapat positif. Okay, so ini cara untuk kita siapkan kita punya table of sign. So remember, jawapan kita ataupun kita punya answer terletak di bahagian sini. Okay, answer kita terletak di row yang terakhir. So kita nak pilih jawapan sekarang ni. Our table of sign dah siap, tinggal nak pilih jawapan. So madam akan padam number line ni. Okay, macam mana nak pilih jawapan? Okay, jawapan kita akan melihat kepada kita punya final, okay, final factored form ini. Okay, mesti lihat kepada bahagian yang kamu sudah factorize. Okay, kita akan tengok sign yang di belakang sini. Okay, tolong dengar betul-betul. Kita akan tengok sign yang di belakang sini. Sign kita sekarang, kita nak something yang less than or equal to 0. It means that kita nak kawasan yang kurang daripada kosong. Okay, bermaksud kawasan yang negatif. Less 0 means negative. So saya nak cari kawasan yang negatif. Remember, madam kata jawapan terletak di kawasan ini, row yang terakhir. So kamu kena cari di manakah terletaknya negatif pada row yang terakhir ni. Okay, so this one again madam ulang, kita nak negative value less than 0. So pada row yang terakhir ni, di sini adalah kawasan yang negatif. Okay, kawasan yang negatif. So bermaksud jawapan saya berada di kawasan ini. Okay, macam mana nak baca jawapan? Tengok number line di atas. Okay, so jawapan saya akan berada di kawasan ini. From negative 5/2 sehingga 1. Okay, tulis dulu macam tu. Jawapan saya nak negatif. Okay, so di sini kawasan saya. Lagi dua tak boleh ambil. Ini positif, ini positif. I don't want positif. I want negatif. Okay, so here, di mana nak tulis jawapan atau nak tengok jawapan? Di bahagian atas sini. Okay, so jawapan saya di antara negative 5/2 sehingga 1. Okay, so kamu tulis jawapan from negative 5/2 and 1. Kemudian sekarang kita nak tentukan bracket. Okay, dalam interval form kita nak tentukan bracket. Macam mana nak tentukan bracket? So this time again madam drag attention kamu. Untuk tentukan bracket, kamu mesti tengok bahagian sini. Apa simbol dia? Okay, sekarang ni kita ada yang kena take note adalah soalan kita ada equal di sini. Okay, we have less than, kemudian ada equal. Now, kalau ada equal, bracket kita pada kedua-duanya mesti close. Okay, mesti close. Katakan soalan, okay, madam cuba ubah soalan, sorry ya. Kalau soalannya less 0 sahaja, we still find negative sebab less 0. Jawapan masih di sini. But untuk tentukan bracket, okay, untuk tentukan bracket dia, kita akan tengok bahagian sini. Since dia tak ada equal, okay, dia tak ada equal, so kita akan openkan kedua-duanya. Okay, tapi soalan kita, dia ada equal, so means that saya punya bracket mesti close untuk kedua-dua number. Okay, so madam ulang lagi sekali. Untuk choose jawapan di row terakhir, tengok sini. Less 0 means negative. So saya jumpa kawasan negatif di sini. This is my answer. In between negative 5/2 and 1. And then
saya dah tulis jawapan saya between negative 5/2 and 1. Saya nak tentukan the bracket, saya akan refer sign saya. If ada equal, mesti close both. Kalau tak ada equal, saya akan open both. Okay, so ini adalah jawapan kita. Okay, tapi madam nak macam biasa, this is interval form. Madam nak kamu tulis dalam set form. So kalau dalam set form dia adalah x double dot, x is in between negative 5/2 and 1 inclusive. Okay, so baru matikan jalan kerja. This is our final answer. Okay, now kita cuba buat soalan B untuk practice more kita punya steps. Okay, so kita tengok again step number 1, kita mesti pastikan our right hand side is 0. So right hand side belum 0, so kita mesti move everything to left untuk kita dapatkan negative x square plus x plus 2 less than 0. Okay, so kita dapat satu kuadratik. Okay, right now bila kita nak factorize atau simplify. Okay, before factorize, kita mesti simplify dulu. Okay, remember, kalau kamu nak press EQN kuasa 2 di calculator, kamu punya x square, dia punya coefficient A di depan ini mesti positif. Okay, sebenarnya mesti positif. So, kita akan positifkan dahulu kita punya keseluruhan inequality. It means that madam akan darab negative 1 left and negative 1 on the right sama. Okay, darab negative 1. So, remember untuk inequality, kalau kita darab negative number, kita punya sign akan bertukar. Okay, so bila madam darab negative 1, so dia akan bertukar sign macam ni lah. And sign inequality pun bertukar jadi greater 0. Okay, so ini baru kita panggil simplify our quadratic. Okay, bila bentuk begini A sudah positif, baru we are ready to factorize using calculator. Okay, so boleh tekan calculator dan kita akan dapat factorization dia x minus 2 x plus 1 greater 0. Okay, so kita dah siap step yang kedua, simplify and factorize. Okay, next kita nak guna table. Tapi sebelum buat table, madam suruh take note dulu apa nilai x yang kita ada. So for this one kita ada x equal to, this one kita ada x equals to negative 1. Okay, so kita ada dua nilai x di sini yang kita tahu sebenarnya nanti kegunaan dia adalah untuk di number line kita. Boleh juga kalau kita nak plot siap-siap. Okay, contoh dekat sini madam label. Okay, negative 1 and 2 ikut urutan. So paling kanan is positive infinity, paling kiri is negative infinity. So kita akan bawa kita punya number line ke dalam table nanti. Okay, so this is our template untuk table kita. Okay, okay, so kita akan fill in kita punya table sekarang ni. Okay, macam biasa kita ikut template. The first one adalah test value. Kemudian row yang kedua kita mesti ambil faktor kita yang pertama, which is x minus 2. Next kita ambil faktor kita yang kedua, x plus 1. Okay, and last one, row yang terakhir akan sentiasa menjadi gabungan kepada faktor kita ni. So dia adalah x minus 2, x plus 1. Okay, next dah siap kolom pertama, kita akan start label kita punya number line. Okay, so label number line dia akan jadi negative infinity, ikut saja negative 1, 2 and infinity. Okay, next baru kita start tulis kita punya test value. So test value yang pertama kita akan ambil apa-apa sahaja nilai di antara negative infinity sehingga negative 1. Okay, so kawasan sini madam akan ambil negative 2. Okay, so negative 2 di kawasan sini. Okay, next test value, apa-apa sahaja nombor di antara negative 1 dan 2. So, madam akan ambil 0. Next, any number between 2 and infinity. So, madam akan ambil 3. Okay,
So, setiap orang akan ada test value yang berbeza, tak ada masalah. As long as dia di dalam kawasan yang betul. Okay, next kita operate kita punya sign. Okay, negative 2 ganti masuk di sini. So, kita ada negative 2 minus 2. We got negative 4. So, dia adalah negative. Next, negative 2 ganti masuk di sini. So, negative 2 plus 1 is equals to negative 1. Also negative. Next, 0 into here and here. So, kamu boleh kira sendiri. So, kita akan dapat this one negative, this one positive. And last one, 3 into here and here. Kedua-dua faktor kita akan dapat plus and plus. Okay, and last one baru kita selesaikan the last row here. Ini adalah jawapan kita. Nanti kita nak cari jawapan dari last row. So, negative times negative akan jadi positive. Next, negative times positive akan jadi negative. And last one, positive times positive akan dapat positive. Okay, table dah lengkap. Madam ulang lagi sekali. Now, kita mencari jawapan di row yang terakhir. Okay, ini soalan kita tadi. So, di row terakhir macam mana nak pilih jawapan? Tengok pada kita punya inequality sign here. Okay, kita nak greater 0. Greater 0 means positive. Okay, lebih daripada kosong. Okay, number line biasa kalau lebih daripada kosong means nilai-nilai yang positif. So, we want positive. So, di manakah jawapan kita untuk kawasan positif? Here and here. Ada dua. Okay, so di mana kedudukan jawapan kita? Kita akan tengok bahagian sini dan atas sini. Number line ini. Okay, so kita ada sebenarnya dua set jawapan, which is kawasan ini dan kawasan ini. So, kita tulis saja jawapan kita. Okay, so madam akan padam number line ni untuk tulis jawapan. So, from our table, kita nampak kawasan yang pertama adalah ini. Okay, di antara negative infinity dengan negative 1. So, you just write down dulu. Negative infinity, negative 1. Next, kita ada jawapan satu lagi, which is sini. From 2 to infinity. Again, tulis saja dulu. Jarak sikit. To infinity. And then, baru kita decide kita nak letak bracket apa. Okay. So, infinity would always open. Kalau siapa ingat. So, madam akan tulis open bracket untuk infinity, both negative and positive infinity. Now, untuk negative 1 and 2, apa dia punya bracket? So, tadi madam dah ajar. Untuk bracket, kita akan tengok pada simbol inequality. Okay, so kita nak greater saja. Tak ada equal sign. So, kalau tak ada equal sign, it means semua nombor kita akan open. So, soalan ini open bracket here, open bracket here. Okay, kita nampak kita ada dua set jawapan. Okay, so madam dah pernah ajar pada chapter 1. Kalau ada dua set jawapan macam ni, it means kita perlu letak union di tengah. Okay, so kalau nak tulis dalam set form, dia akan jadi x double dot x less than negative 1 untuk first set. And then union kita akan tulis or. Okay, sini. And the last set kita akan baca dia sebagai x greater 2. Baru kita close curly bracket. Okay, so ini adalah final answer. Okay, kita continue nota kita pada muka surat 22. Okay, soalan E. Okay, untuk soalan E ni, kalau kamu tengok, dia adalah quadratic inequality. Kenapa quadratic? Sebab kalau kita expand bracket ini, kita akan dapat negative x square. Okay, untuk soalan ni, first of all, kita pastikan our right hand side 0. Okay, kamu boleh tengok step pada previous page. First step adalah pastikan right hand side 0. So, we are done. Memang 0 dah right hand side. Tak perlu buat apa-apa. Next, kita perlu simplify and factorize. So, kalau kamu tengok di sini, kita punya bentuk kuadratik kita ini sudah factorize form. Linear factor, linear factor. So, tak perlu lagi kita factorize.
kita boleh terus proceed kepada table of sign. Tapi again madam kata tolong take note dahulu apa nilai x yang kamu ada. Okay, so kita ada x equal 5, and this one kalau siapa yang tak pandai, dia adalah kamu baca x seperti biasa. So kita ada negative x plus 3 equal 0. So kita ada negative x is negative 3, x adalah 3. Okay, seperti kamu baca quadratic equation. So this one x equal 3. Dan kamu pun madam rasa dah faham tujuan kita take note nilai x adalah sebab nanti kita nak buat number line. Okay, so number line kita adalah 3 and 5 ikut susunan. So this one is positive infinity and paling kiri adalah negative infinity. Okay, now kita compute kita punya table of sign. Okay, so ini tablenya. Madam besarkan sikit. Okay, so template table kita masih sama sebab kita hanya ada 2 linear factor. Okay, so test value first row first column. Next, each factor akan masukkan pada setiap row. So kita ada x minus 5, negative x plus 3. Ikut saja. Okay, asalkan dia linear factor. And the last row akan jadi gabungan x minus 5 dan negative x plus 3. Okay, after dah isi first column, kita akan isi number line kita ini di bahagian atas sini. Okay, so kita compute, kita ada negative infinity, 3, 5 and infinity. Okay, next baru kita pilih test value. So test value yang pertama kita nak yang berada di kawasan ini. Okay, antara negative infinity to 3. Jadi madam nak ambil nilai 2. Okay, so I'll put 2 here. And then test value yang kedua di antara 3 hingga 5. So madam nak pilih 4. And last test value adalah antara 5 hingga infinity. So madam akan pilih 6. Okay, so terpulang pada masing-masing. Test value tak semestinya sama setiap orang, asalkan berada di dalam kawasan yang betul. Okay, after dah dapat test value, so kita akan compute lah setiap test value ke dalam setiap factor kita. Okay, so the first one kita akan ganti masuk 2 di sini. Okay, so 2 minus 5 is negative 3. So akan isi negative sign. Di bawah ini kita akan isi plus. Okay, 4 minus 5 is negative 1. So akan isi negative sini. And then negative 4 plus 3 dapat negative juga. Okay, 6 minus 5 dapat 1, so positive. And last one, negative 6 plus 3 dapat negative sign. Okay, and then kamu akan compute these two, darab. So negative times positive dapat negative, negative times negative dapat positive, and last one, positive times negative dapat negative. Okay, table dah complete. Now kita nak cari jawapan akhir. So remember, jawapan akan berada di row yang terakhir. How I am going to pick my region, kita akan based on soalan yang sudah kamu faktorkan. Remember, pilihan saya mesti pada yang sudah saya faktorkan. Okay, sini sudah factorize. Saya nak x greater or equal to 0. Okay, so kawasan yang lebih besar dari kosong, it means that positive. So jawapan saya akan berada di kawasan sini. Okay, positive. So my answer, region saya adalah kawasan ini. Okay, from 3 to 5, kawasan sini. So kamu boleh baca sendiri, it is from 3 to 5. So macam mana nak tentukan dia punya bracket? Bracket akan kita tengok pada simbol inequality. So this time kita ada equal sign di sini. Disebabkan equal, therefore kita akan close kita punya bracket. Okay, so dalam set form dia akan jadi x double dot, our x is between 3 and 5 inclusive, kena ada equal sign. Okay, so this is our
final answer. So again, Madam nak remind kamu, hati-hati waktu kamu pilih jawapan plus or minus, and hati-hati meletakkan bracket. Waktu pilih jawapan mesti pada factorized form yang terakhir. Okay. Contoh soalan B tadi, remember jangan pilih jangan pilih jawapan based on yang bahagian mula-mula sini. No, ini kamu belum factorize. Untuk pilih kawasan positif atau negatif mesti di bahagian factorize yang terakhir sekali. Okay, mesti dah nampak bentuk factorize baru kita boleh read answer. Greater 0 means positive. Langkah yang terakhir sudah factorize. Less 0 means negative. Okay, same goes untuk soalan E. Greater 0, dia sudah defactorize. Baru kita pilih greater 0, kawasan positif. Okay, so hope kamu nampak sikit clear macam mana nak buat table of sign. Okay, untuk pembetulan di nota. Soalan G. Okay, ini nota muka surat 22. Soalan G ada pembetulan yang printed di kertas atau nota kamu ada sedikit kesalahan. Okey, tolong tengok bahagian sini. Okey, bahagian sini it is not 4/x. Dia adalah, okey, tolong padam dan tukar. Dia adalah less than 4x². So, boleh jawab sendiri semua soalan yang Madam belum tunjuk. Kalau ada apa-apa masalah, boleh directly tanya Madam.